Pada bulan Ogos tahun lalu, Pulau Langkawi nampaknya berada dalam kegembiraan yang dinantikan apabila seorang wanita bernama Wan Aisyah tiba di pulau tersebut. Ini kerana dikatakan bahawa hanya apabila dia muncul, satu kutukan 100 tahun di tempat itu akan berakhir. Ini adalah legenda tentang Mahsuri. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Legenda ini bermula pada awal abad ke-19. Pada masa itu, Mahsuri yang sudah berkahwin dituduh berzina dan dihukum mati. Dengan penuh kebencian, dia melaknat pulau itu akan miskin selama 7 generasi. Wan Aisyah dianggap sebagai keturunan ke-7 Mahsuri dan kedatangannya bahkan diterima oleh Puteri Kedah. Namun, kelihatan seperti kutukan itu masih berterusan kerana ketika pelancongan di semenanjung Malaysia berkembang pesat, pemilik tempat penginapan di pulau tersebut melaporkan bahawa industri pelancongan di sana jatuh dengan drastik. Wan Aisyah yang menetap di Thailand dilahirkan pada tahun 1986. Pada tahun 1987, Pulau Langkawi dinyatakan sebagai pulau bebas cukai oleh kerajaan dan dengan sokongan politik bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, pulau itu menjadi pusat tumpuan pelancongan pantai yang terkenal. Sejak itu, ekonomi pulau ini semakin meningkat dan sektor pelancongan menjadi sumber pendapatan utama setidaknya 80% di sana. Selain itu, pulau ini juga menganjurkan pelbagai acara antarabangsa seperti Pameran Maritim dan Udara Langkawi, 5, maraton, perlumbaan kereta luar jalan dan sebagainya. Ini menarik sokongan pelancong tempatan dan asing serta menarik banyak modal untuk dilaburkan dalam sektor pelancongan tempatan. Oleh itu, ramai orang pada masa itu percaya bahawa kutukan 100 tahun Mahsuri telah dihapuskan. Ekonomi lebih teruk daripada sebelum wabak. Namun, setelah mempelajari situasi, pengusaha industri pelancongan, hotel, restoran, dan pertubuhan perdagangan di pulau itu menemui bahawa ekonomi tempatan tidak hanya tidak pulih daripada kesan wabak, malah ia lebih teruk daripada sebelum wabak. Ada yang bahkan menggambarkan situasi Pulau Langkawi seperti bayi yang ditinggalkan di pinggir pembangunan industri pelancongan. Ketua Persatuan Perniagaan Cina Pulau Langkawi, Li Han Rong, mengatakan kepada akhbar tempatan bahawa lebih daripada 80% sumber ekonomi di pulau itu bergantung kepada industri pelancongan dan kehilangan pelancong akan memutuskan saluran ekonomi di pulau itu. Ramai di antara penduduk tempatan yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang berniaga juga menghadapi kegagalan kerana kos sewa yang tinggi dan prestasi yang tidak baik. Dia berkata bahawa lebih daripada 15% perniagaan telah terpaksa tutup selama tempoh ini. Pengerusi Persatuan Hotel Perniagaan Tempatan, MIBA, di Pulau Langkawi, Dato' Rosli, juga memohon bantuan kerajaan bagi pihak pemilik hotel. Beliau menyatakan bahawa perniagaan sekarang lebih teruk daripada sebelum wabak. Beliau mengambil contoh 5 dan menyatakan bahawa pada masa lampau, hotel dan feri hampir penuh ditempah 2 bulan sebelum 5, tetapi sekarang, tempahan atas talian feri masih kosong dan bilik hotel tidak lagi laris. Sebelum ini pada bulan Ramadan, walaupun perniagaan tidak begitu baik, kami masih mempunyai 50%, tetapi sekarang hanya tinggal kira-kira 20% sahaja. Bekas Setiausaha Persatuan Pelancongan Pulau Langkawi juga mengatakan bahawa jika dibandingkan dengan bulan Ramadan pada masa lampau, tahun ini adalah yang terburuk. Selepas berada dalam industri ini selama 30 tahun, dia bahkan mengakui bahawa ini adalah kali pertama perniagaannya sangat teruk. Industri pelancongan mengalami kesukaran. Pada masa ini, ekonomi di pulau itu terhenti dan perniagaan terjejas sehingga para pengusaha tidak berani mengira kerugian mereka. Tambahan pula, pemilik kedai cenderamata yang dijalankan mengakui bahawa perniagaannya turun sebanyak 60% hingga 70% dan banyak produk luput harus dibuang dengan sedih. Di sini, sekurang-kurangnya 80% pendapatan bergantung pada industri pelancongan. Sekarang, apabila pelancong tidak datang, bukan sahaja mengadu kesukaran, tetapi berada di ambang kematian. Apakah kesulitan yang dialami? Faktor 1, ketiadaan jadual feri yang cukup. Jadual feri yang menuju ke Pulau Langkawi sangat tidak mencukupi, menyebabkan ramai orang tidak dapat melancong ke pulau tersebut. Sebelum ini, beberapa pengusaha swasta mengendalikan feri, namun beberapa syarikat tersebut telah gulung tikar ketika pandemik berlaku, sementara yang lain pula sudah bubar. Kini, pengusaha feri yang tinggal juga telah mengurangkan jumlah perkhidmatan mereka kerana kurangnya bilangan pelancong, akhirnya mempersukarkan lagi pelancong yang ingin melancong ke pulau tersebut. Sebelum ini,
ada sekitar 10 penerbangan setiap hari dari pukul 7.30 pagi hingga 7.30 petang. Kini, hanya ada 5 penerbangan, dan kadang-kadang hanya ada 3 penerbangan yang penuh. Yang lebih menyedihkan, untuk menjimatkan kos kerana kurangnya pelancong, pengusaha feri telah mengurangkan waktu pelayaran dan berhenti beroperasi lebih awal pada petang hari. Keputusan ini pada akhirnya telah membingungkan ramai pelancong yang menyangka bahawa perkhidmatan feri ke pulau tersebut sangat terhad, dan ini menyebabkan pulau tersebut diketepikan sebagai destinasi pelancongan. Faktor 2, jadual penerbangan tidak cukup. Sebelum ini, terdapat sekurang-kurangnya 10 penerbangan domestik dan antarabangsa yang menuju ke pulau ini setiap hari. Tetapi selepas wabak COVID-19, bilangan penerbangan itu telah merosot secara ketara. Bilangan pelancong asing yang mengunjungi pulau itu juga belum pulih sepenuhnya ke tahap sebelum pandemik. Selain itu, harga tiket penerbangan yang tinggi juga menyebabkan pelancong berat sebelah. Analisis menunjukkan bahawa pulau itu sesuai untuk lawatan keluarga, tetapi dengan harga tiket penerbangan yang mahal dan kebolehan ekonomi ramai orang yang belum kembali ke tahap sebelum pandemik. Tiket yang mahal itu pastinya akan mengecualikan pelancong keluarga dari memilih untuk melancong ke sana. Faktor 3, kesan pengiklanan kurang memberangsangkan. Kesan pengiklanan yang kurang berkesan mungkin menjadi salah satu sebab kejatuhan populariti Pulau Langkawi. Pada masa lalu, semasa pameran 5, kami boleh melihat banyak pengiklanan seperti papan tanda dan banner, tetapi sekarang hampir tidak kelihatan dan kesan pengiklanannya juga tidak begitu baik. Banyak orang seolah-olah sudah lupa tentang acara ini. Faktor 4, daya tarikan pulau menurun. Dahulu, Pulau Langkawi sebagai pulau bebas cukai menawarkan keistimewaan bebas cukai bagi rokok, arak, dan coklat, tetapi kini cukai rokok tidak lagi dikecualikan, bahkan ada had jualan produk arak. Ini semua menyebabkan pelancong mempunyai pandangan negatif terhadap Pulau Langkawi. Kami berharap kerajaan dapat membuat penyesuaian dan membangunkan semula industri pelancongan di sini. Selain itu, setelah pembukaan semula selepas pandemik, ramai orang terburu-buru melancong ke luar negara. Oleh itu pelancongan domestik di negara ini tidak dipertimbangkan dan pelancong yang memilih untuk melancong dalam negeri tidak akan memilih pulau ini sebagai destinasi utama. Faktor 5, daya pembangunan kurang. Seorang pemilik kedai cenderamata dan oleh-oleh berkata bahawa dia mendengar dari banyak pelancong bahawa selama bertahun-tahun, pulau ini nampaknya kurang mempunyai tarikan yang membuatkan pelancong ingin kembali. Fenomena seperti itu menjadi lebih ketara selepas rokok tidak lagi dikenakan cukai bebas. Banyak pelancong mengatakan bahawa mereka tidak akan kembali lagi kerana hampir semua hal yang sama, tiada produk pelancongan baru. Mereka menjelaskan bahawa pulau ini masih mempunyai banyak produk pelancongan baru, tetapi kurangnya promosi menyebabkan orang tidak mengetahuinya. Faktor 6, kurangnya kebebasan dan keterbukaan. Pulau ini dahulunya mempunyai citra sebagai pulau yang penuh semangat, bebas, dan terbuka, sehingga menarik banyak pelancong domestik dan antarabangsa untuk bercuti. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dasar tempatan yang konservatif telah membuatkan banyak aktiviti tidak dapat dilakukan dan daya tarik pulau ini menurun. Faktor 7, penduduk kurang duit lapang. Banyak penduduk masih belum pulih dari dampak pandemi pada kondisi ekonomi mereka. Mereka menunjukkan bahawa pada masa ini hanya pelancong yang mampu yang memilih untuk terbang ke luar negeri setelah tidak pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Tetapi untuk golongan B40 yang tidak mampu, mereka bahkan tidak mempunyai kondisi dasar untuk berlancong dalam negeri. Faktor 8, imej stereotip yang tidak baik. Selama beberapa tahun terakhir, Pulau Langkawi memberikan kesan yang salah tentang tahap penggunaan yang tinggi, dan sebagai hasilnya, imej pelancongan keseluruhan kurang baik. Tidak hanya itu, dengan hilangnya cukai rokok bebas, had waktu untuk minuman beralkohol, jadual feri yang tidak mencukupi, dan kos tiket penerbangan yang tinggi, imej stereotip yang tidak baik tentang Pulau Langkawi semakin bertambah. Walaupun terdapat kemungkinan bahawa dasar had waktu untuk minuman beralkohol boleh diubah, imej pelancongan keseluruhan Pulau Langkawi sudah tertanam dalam minda pelancong, menjadikannya sukar untuk diubah dalam tempoh yang singkat. Inovasi yang sesuai dengan keperluan zaman. Baik dalam industri makanan dan minuman, penginapan, sektor pelancongan, perkhidmatan feri, maupun industri cenderamata, setiap sektor menghadapi cabaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Ketika wartawan membincangkan pameran laut dan udara yang akan datang yang mungkin membantu memulihkan Pulau Langkawi, para pengusaha hanya menunjukkan sikap menunggu dan melihat, kerana mereka tahu bahawa tanpa menyelesaikan masalah mendasar,
apa-apa bantuan atau rangsangan hanya akan berlalu begitu sahaja. Kerajaan harus melaksanakan rancangan jangka pendek dan jangka panjang, di mana rancangan jangka pendek adalah memberikan bantuan seperti subsidi, bantuan, atau diskon, untuk membolehkan pengusaha terus berada di dalam perniagaan mereka. Dalam jangka panjang, kerajaan boleh memberikan sokongan, insentif cukai, dan cara lain untuk menarik lebih banyak pelabur dalam industri pelancongan. Menolak keadaan semasa. Setiap industri pelancongan mempunyai hayat tertentu. Oleh itu tidak ada siapa yang boleh hanya berpuas hati dengan keadaan semasa dan memasarkan produk pelancongan yang sama berulang kali. Posisi dan laluan pelancongan setiap tempat pelancongan mungkin sama, tetapi produk itu sendiri harus dikemas kini dari semasa ke semasa dengan cara yang kreatif dan sesuai dengan keperluan zaman untuk meningkatkan dan membina. Langkawi juga menghadapi situasi yang sama. Pada awalnya, Langkawi bermatlamat untuk menjadi pantai Karibia Timur semasa pemerintahan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dasar bebas cukai tidak hanya menarik pelancong domestik, tetapi juga pelancong pulau-pulau terdekat yang terpesona dengan reputasi itu. Dengan penganjuran pameran laut dan udara di pulau itu dan dengan memperoleh status Taman Dunia Pertama oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ekonomi pelancongan tempatan semakin meningkat. Namun, jika masa berlalu, produk harus dikemas kini agar tidak kehilangan daya tarikan. Mengoptimalkan keadaan tempatan untuk memperkuat kelebihan sendiri. Selain daripada meningkatkan produk pelancongan, pengukuhan produk pelancongan juga merupakan satu cara yang boleh dilaksanakan. Sebagai contoh, Pulau Langkawi telah dianugerahkan Geopark Sedunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh itu, kerajaan boleh mengoptimalkan strategi pelancongan yang berkaitan, seperti lawatan situs geologi ekologi, pelancongan geologi pelbagai, pendidikan ekologi, dan juga memperkenalkan makanan yang berkaitan. Menggunakan kelebihan untuk menyusun strategi. Pulau Langkawi Geopark merupakan geopark pertama di Malaysia dan bahkan di Asia Tenggara. Di antaranya, lapisan batuan pasir dan lempung di Teluk Datai mempunyai usia 550 juta tahun. Oleh itu, kerajaan boleh mengoptimalkan kelebihan ini untuk mengembangkan lagi strategi yang berkaitan dan tidak hanya terikat dengan panduan pemandu bot yang ada sekarang. Selain itu, berbeza daripada pulau-pulau lain, Pulau Langkawi mempunyai luas yang besar, dengan pelbagai jenis pelancongan yang sesuai untuk semua peringkat umur, oleh itu ia lebih sesuai untuk percutian keluarga. Kerajaan boleh menyusun strategi untuk memperbaiki pulau ini menjadi destinasi percutian wajib untuk keluarga. Walau bagaimanapun, pada akhirnya kerajaan perlu mempunyai pakar untuk mengkaji situasi pelancongan di Pulau Langkawi, seperti negara manakah yang mempunyai paling banyak pelancong, apa yang disukai oleh orang ramai, kumpulan pelancong mana yang mempunyai daya beli tertinggi, bidang pelancongan mana yang paling menguntungkan, dan siapa adalah kumpulan pasaran utama kami. Selain itu, kerajaan juga perlu merancang strategi untuk Pulau Langkawi untuk tempoh masa 10 tahun akan datang, malah mungkin hingga 30 tahun akan datang. Pulau Pelancongan Halal. Sebagai cadangan berani, Pulau Langkawi boleh dibangunkan menjadi Pulau Pelancongan Halal. Berbanding dengan pulau-pulau tetangga seperti Pulau Phuket, Bali, dan bahkan di negara ini seperti Pulau Redang dan Pulau Tioman, Langkawi harus mencari titik jualannya sendiri. Ketika pulau-pulau lain menawarkan cahaya matahari, pantai, dan air laut, Langkawi boleh mengambil keuntungan daripada arah dasar kerajaan Kedah yang sesuai untuk membina model pulau pelancongan yang lebih sesuai untuk pelancong Muslim. Dengan kata lain, apabila budaya dan arah dasar tempatan mula berubah, Langkawi, yang sebelum ini tidak lagi menikmati cukai bebas rokok, melarang perjudian dan memperketat peraturan pertunjukan, boleh dibangunkan menjadi syurga pulau halal untuk melancarkan pelancongan Muslim. Menguatkan usaha promosi. Rosli berharap kerajaan dapat meningkatkan usaha promosi Pulau Langkawi. Beliau menyatakan bahawa kerajaan perlu meningkatkan usaha promosi Pulau Langkawi di dalam negara, sementara pihak Kementerian Pelancongan boleh mencuba meningkatkan promosi di luar negara. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa rakyat Malaysia dapat memainkan peranan penting dalam menyelamatkan ekonomi pulau tersebut. Saya berharap rakyat Malaysia mempertimbangkan Pulau Langkawi sebagai salah satu pilihan untuk dilawati semasa melancong di dalam negara. Lebih awal, disebabkan lokasinya sebagai sebuah pulau, Pulau Langkawi perlu memenuhi syarat asas, mudah dan berpatutan dalam pautan pengangkutan untuk menarik pelancong asing untuk melawat pulau tersebut. Dengan itu, pelancong boleh mudah mengunjungi pulau tersebut. Kesimpulan,
Bagi sebuah pulau yang 80% sumber ekonominya bergantung pada industri pelancongan, stagnasi dalam industri pelancongan tanpa ragu-ragu akan membawa masalah pendapatan yang besar bagi kira-kira 120,000 penduduk Pulau Langkawi. Bagi pengusaha dalam industri pelancongan dan sarjana dalam bidang pengurusan pelancongan, Pulau Langkawi masih mempunyai keadaan dan faktor penarik yang baik untuk pelancongan, tetapi yang penting adalah sama ada kerajaan mempunyai pemikiran yang proaktif dan pandangan jangka panjang. Yang lebih penting, adakah kerajaan mempunyai tekad dan keinginan politik untuk memacu pembangunan Pulau Langkawi? Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.